Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sekali lagi kita membincangkan ayat 38, 39 dan 40 dari surah Yasin. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, buka pada jilid yang ke-8, muka surat 23, iaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan peringkat-peringkat garis edarannya hingga setelah dia sampai ke peringkat yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada paksinya. Saudara-saudara yang hati dan dikasihi sekalian, kita telah bincangkan bahawa berkaitan dengan ayat yang disebut oleh Allah SWT pada ayat ke-38 ini, menunjukkan kepada kita tentang kehebatan sistem cakrawala, sistem matahari, bulan, bintang yang Allah SWT jadikan. Dalam kitab-kitab tafsir, contohnya dalam Hadaiq Qurawi wa Raihan, Imam Al-Urami mengatakan bahawa terdapat pendapat mengatakan peranan bulan adalah untuk menjadikan sesuatu buah-buahan itu masak, contohnya. Dan peranan matahari pula menjadikan ia layak untuk dimakan, ia menjadi tua. Dan peranan bintang pula menyebabkan makanan buah-buahan ini mempunyai rasanya. Wallahu a'lam. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan, bila Allah Taala menjelaskan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la al-laylu sabiqun nahar, dan sebelum itu wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Di sini berulang perkataan syams, matahari. Berapa jarak matahari dari bulan, tuan-tuan? Dan berapa jarak matahari dari bumi? Jarak matahari daripada bumi, wallahu a'lam, dalam apa yang disebut manusia ilmu falak dalam kajian astronomi, jaraknya adalah 93 juta batu bersamaan dengan 150 juta kilometer. Cahayanya sampai ke bumi dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi bila Allah SWT menjelaskan tentang matahari ini, peranannya, bila kita telah bincangkan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, maka terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Mawardi contohnya dalam An-Nukat wal Uyun, iaitulah wasyamsu tajri li mustaqarrin laha ahaduha ya'ni intihai amriha inal qidha'i dunya. Ini adalah pendapat pertama bahawa matahari akan berakhir tugasnya bila berakhirnya umur dunia nanti. Ini seperti kata Ibn Isa. Yang kedua, liwaqtin wahid la ta'du. Ini merupakan pendapat Qatadah bahawa matahari bergerak pada waktu yang dia tidak boleh lambat daripada ketetapan Allah SWT itu. Kemudian, yang ketiga, athalith ay ab'ad manaziliha fil ghurub thumma tarji'u ila adna manaziliha qalal kalbi. Qalahul kalbi. Ada pendapat mengatakan bahawa dia akan pergi tempat yang paling jauh, kemudian dia pergi tempat yang paling dekat. Ini adalah seperti yang dapat kita lihat pada kutub utaranya, pada khatulistiwanya, tempat yang panasnya, tempat yang sejuknya. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan mustaqarrin laha, seperti yang telah kita bincangkan, kerana lam itu sama ada merujuk kepada huruf ilah ataupun merujuk kepada maksud li ajli. Maksudnya merujuk pada perkataan agar. Jadi ada yang memahaminya sebagai ilah, menuju kepada batas akhir. Ada juga yang dari sudut i'rabnya menjelaskan di sini adanya li ajli, iaitu membawa maksud sedang, membawa maksud agar, supaya. Jadi datang dari perkataan qarar yang berarti perhentian. Jadi qarar ni dapat juga merujuk pada tempat atau waktu. Jadi inilah yang menyebabkan para ulama berbeza-beza pandangan tentang pergerakan mataharinya pada waktu perhentiannya, pada waktu dia waktu yang telah ditentukan. Maka bergerak di tempat sini berarti perhentian ataupun peredarannya pada garis tanpa sedikit pun menyimpang dari tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila Allah menyatakan wal qamara qaddarnahu manazil, maknanya pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, rumusan daripada bincangan kita sebelum ini, bahawa ja'alahu fi kullatin ala maqarrin lahu. Tiap-tiap malam bulan ini mempunyai tempat peredarannya, tempat pergerakannya. Yazidu fi kullatin min awli syahri hatta yastakmil summa yanqus ba'da istikmali hatta ya'uda kama bada. Inilah yang merujuk kepada peredaran bulan. Tiap-tiap malam itu dia membekalkan kepada bumi cahaya yang berbeza kadarnya dan bentuknya. Yang kedua, pendapat mengatakan
wal qamara qaddarnahu manazila hatta. Maknanya kat sini annahu yatlu'u kulla lailatin fi manzilin hatta yastakmil jami' al-manazil fi kulli shahr. Walidhalika ja'ala ba'd al-hisab ju'ila ba'd al-hisab sana syamsiyah 13 syahran qamariyan. Jadi di sini kalau kita lihat dari sudut hisabnya, dalam tahun syamsiyah ada dalam bentuk 13 bulan dari sudut qamarinya. Ada perbezaan dari sudut bulan hijri dan juga bulan qamari dengan bulan syamsi. Dari sudut matahari, dari solar dan juga lunar ada bezanya. Kemudian bila Allah menyatakan hatta ada kal urjun qadim, dari sudut bahasa seperti dikatakan dalam tafsir Durrul Masun, perkataan urjun ni dibaca dengan beberapa bentuk, sama ada urjun ataupun irjaun. Ia merujuk kepada maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT, iaitu tandan yang sudah pun tua, ataupun merujuk kepada annahu an-nakhl idzan hana ma'ilan. Ia merujuk kepada kurma itu sendiri, pokok kurma apabila ia sudah pun condong. Ini merupakan pendapat dikemukakan oleh para ulama dari sudut tafsirnya. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kalau kita perhatikan maksud ayat Allah SWT di sini telah dihuraikan, wasyamsu tajri, matahari itu berlari, kerana merujuk pada satu perjalanan cepat, seolah-olah satu itu memiliki kaki. Ini maknanya disebut isti'arah. Jadi bila disebut oleh Allah SWT, rupanya dikaji pada hari ini pergerakan matahari ini adalah 30 km dalam sesaat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, cuba kita kalikan 30 km per saat, kali dengan minit 60 minit dan kali dengan jam. Maknanya pergerakan matahari ini laju. Itu sebab Allah Ta'ala menggunakan perkataan tajri. Cuma kita yang tak dapat merasakan kerana besarnya sistem solar yang ada ini, dan dia berpusing untuk pada diri sendiri sebanyak 24 jam. Iaitulah kelajuannya di khatulistiwa lebih kurang 100 km dalam, seperti yang disebut, pergerakan di khatulistiwa itu 1600 km dalam masa sejam. Maknanya lebih laju daripada Dreamliner yang kita naik, tuan-tuan. Lebih laju daripada terbang komersial yang ada pada hari ini. Contohnya 787 Boeing yang mungkin kelajuannya 1000 km sejam ataupun lebih sikit, bergantung kepada headwindnya, tailwindnya. Tapi dalam konteks pergerakan matahari ini di khatulistiwa itu kelajuannya 1600 km sejam. Masya Allah, subhanallah, tabaraka wa ta'ala. Macam jet pejuang lajunya. Maka kalaulah boleh dibuat satu tamsilan, pergerakan kapal terbang yang laju itu dari Karachi ke Amerika dalam keadaan kelajuan seperti itu, dan sampai matahari sama saja, tunjukkan lajunya matahari itu punya pergerakan yang kita tidak rasa sebenarnya. Jadi bila Allah Ta'ala menyebutkan wasyamsu tajri, kata Imam Dr. Ratib Nabulsi dalam tafsirnya, ini menunjukkan kepada pergerakan matahari pada orbitnya. Maka dia bergerak dengan 220 km per saat, iaitu lebih kurang 140 batu dalam sesaat. Berapa waktu yang diperlukan matahari ini untuk menyempurnakan pusingannya keliling orbitnya itu? Dia memerlukan kepada, ikut kajian ni tuan-tuan, para astronomis menunjukkan bahawa kiraan pergerakan matahari itu memerlukan kepada 240 juta tahun untuk menyempurnakan satu pusingan. Allahu Akbar, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Dan dia pusing keliling dirinya sendiri seperti yang telah saya sebutkan, iaitu 25 hari, dan pergerakannya seperti yang telah saya sebutkan kepada tuan-tuan, 220 km dalam masa satu saat. Allahu Akbar. Dan bila kita melihat matahari itu terbit, tempat terbitnya tetap, tetapi sebenarnya ia bergerak. Itu sebab Allah Ta'ala menyebut perkataan kullun fi falakin yasbahun. Maknanya di sini dipinjamkan istilah berenang itu, seolah-olah makhluk Allah ni semua berenang dalam satu keadaan yang tenang. Bayangkan kalau pelaut ataupun klasik kapal ataupun nakhoda kapal itu mandu kapalnya, kita nak tak naik satu kapal yang dikatakan autopilot dan tak ada pilotnya, ataupun tak ada nakhoda kapalnya, nak tak tuan-tuan? Dengan kemajuan yang ada pada hari ini, sanggup tak kita pergi kerja menaiki kereta yang dipanggil driverless, tak ada pemandu, duduk belakang, kereta tu berjalan sendiri? Sanggup tak tuan-tuan? Tentu tak sanggup dan tak berani. Jadi bila Allah menyebut perkataan kulun fi falakin yasbahun, semua makhluk Allah Ta'ala ni berenang dalam keadaan yang tenang, tak ada pelanggaran satu sama lain. Jadi inilah yang merupakan satu hakikat bila Allah Ta'ala meminjamkan apa yang dimaksudkan sebagai yasbahu ni, dari perkataan yang telah kita pelajari, sabaha yusabbihu, datang perkataan sabaha yasbahu, maknanya berenang. Jadi berenang itu berarti kita menjauhkan perkataan sabaha yusabbihu, subhana juga ada kaitan dengan perkataan ini yang merujuk kepada satu usaha kita untuk menjauhkan Allah Ta'ala dari sebarang kekurangan, dari sebarang cacat celah. Seumpama seorang yang berenang, dia menjauhi tempat melompatnya itu atau turunnya itu pergi ke tempat yang lebih jauh, maka demikianlah dipinjamkan perkataan
itu dalam konteks yang luas. Bahawasanya kita menyebut nama Allah SWT dengan segala sifat kesempurnaan dan menjauhkannya daripada segala kekurangan. Jadi bila disebut sistem matahari ini dengan bulan yang dinyatakan dalam ayat berikutnya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Saya telah sebutkan kepada tuan-tuan nama-nama bulan ni seperti yang nama-nama yang ada dalam kalender orang Arab. Di sudut bulan ini, waktu-waktunya seperti yang telah kita bincangkan, seperti disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir, 28 manzilah yang ada itu, yang nama-nama yang telah pun saya sebutkan kepada tuan-tuan. Seperti apa? Contohnya Syaratan, Butain, Furaya, Dabaran, Haqa'a, Han'a, Azira, Al-Nathra, Al-Taraf, Al-Jabha, Al-Kharatan, Al-Surfa, Al-Awa, Al-Simak, Al-Ghafr, Al-Zubanayan, Al-Iklil, Al-Qalb, Al-Shawla, Al-Na'aim, Al-Baladda, Sa'adu Zabi, Sa'adu Bula, Sa'adu Su'ud, Sa'adu Al-Akhibiyah, Al-Faz'ul Muqaddam, Al-Faz'ul Muakhar, Batnul Hut. Ini nama-nama 28 yang dikaji oleh para astronomi Arab, ahli falak Arab, untuk menyatakan tentang bentuk-bentuknya itu sehingga dia menjadi seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kal urjunil qadim, iaitu hilal ini, anak bulan ini kelihatan seperti tandan yang telah pun tua. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Tadi saya sebut pada tuan-tuan jarak matahari dari bumi. Sekarang berapa jarak bulan daripada bumi pula? Jaraknya ikut kajian 384,400 km. Tak jauh sangat lah tu. Iaitu bersamaan dengan 238,855 batu. Jadi kilometer lebih kurang double lah jaraknya dalam kiraan batu. Itu sebab para ulama yang terdahulu buat kajian mengatakan bahawa bulan ni berada pada langit pertama dan matahari berada pada langit keempat. Wallahu a'lam. Dah tu tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, kalau ikut kajian kepada para astronomi, bahawa matahari yang ada pada kita pada hari ini, rupa-rupanya matahari yang menyinari hidup kita pada hari ini, ada lagi matahari sistem bintang-bintang yang jauh lebih besar daripada matahari itu sampai beribu kali ganda, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Antara yang paling besar dipanggil Majoris, iaitu satu sistem galaksi yang lain yang jaraknya nak sampai kepada bumi pun memerlukan 5,000 tahun cahaya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah dia yang digambarkan oleh Allah SWT bahawa matahari ini punya tempat dan punya waktu untuk dia bergerak. Seperti kita bincangkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim itu, ketika baginda berbual dengan beliau dan menyatakan ke mana perginya matahari waktu dia terbenam, bahawa dia sujud di bawah arasy Allah SWT, dan telah kita jelaskan pandangan itu oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi dan tafsirnya Aisyah Tafasir, kerana semua sistem bulan bintang ini berada di bawah arasy Allah SWT yang maha besar. Itulah jawapan untuk kita faham maksud hadis ini, kerana bukan saja ayat Quran ada yang bersifat mutasyabihat, hadis-hadis Nabi SAW pun ada yang bersifat demikian. Jadi bayangkan tuan-tuan hati dan dikasihan ijaz yang dapat kita lihat dalam ayat Allah SWT kat sini, bahawa matahari ini ada waktunya, dia akan berakhir, kerana mengikut kajian bahawa umur matahari yang kita menyinari hidup kita pada hari ini, rupa-rupanya umur dia, tahu tak tuan-tuan berapa? 6.4 trilion, tuan-tuan hati dan dikasihan. 6.4 trilion tahun cahaya. Allahu Akbar. Jadi kalau ikut kepada konteks kajian para ulama bidang astronomi ini, bahawa matahari telah melalui separuh daripada umur yang ditetapkan oleh Allah dan tinggal separuh lagi. Dan itulah yang telah kita bincangkan dalam ayat yang lalu, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, akan tiba waktu kedua-duanya bertembung dan dihimpunkan dan berlakulah kiamat, seperti yang diimani oleh kaum muslimin dan telah pun dikaji oleh mereka dan bidang astronomi untuk membuktikan kebenaran ini setiap hari. Terbukti kebenaran yang nyatakan oleh Al-Quran. InsyaAllah saya akan berikan lanjut tentang kaitan perkara ini dengan perkataan yasbahun, betapa indahnya ayat itu untuk kita faham kaitannya dengan kehidupan kita. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.